Maknanya Masya Allah Tabarakallah, semalam la tahzan sampai kepada bab beruzlah. Mungkin selama ni kita banyak salah faham. Kita perbaiki dahulu, kita rasa kita baik dah. Lebih baik aku menyendiri daripada berkumpul dengan semua orang yang banyak buat dosa. Rupa-rupanya itu sombong. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu sombong. Sebab kita rasa diri kita je betul, orang lain tak betul. Jadi kita betulkan, kalau betul cintakan uzlah, bersendiri, ber-me time dengan Tuhan kita, mari kalau kita nak menyendiri pun kerana kita takut orang tertiru kejahatan yang kita pernah buat. Baik, Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga Kak Wah sayang, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ukhti Fillah, Masya Allah, kan Puan Hajah Aliyah. Amin, Hajah, amin, amin. Tiba-tiba hajah, Masya Allah, amin. Sebab teringat di kalangan kita ni ada yang rohnya dah sampai ke Baitullahil Haram, bakal-bakal haji kita Duyufur Rahman pada tahun ni, Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya seperti biasa ingin mengajak seluruh isi dewan ini insya-Allah untuk memulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah kita ini insya-Allah menambah-nambahkan keberkatan juga. Di samping bersamanya kita hari ini, dulu dewan ini pernah diisi oleh orang-orang yang dulu cintakan ilmu, berada di dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah telah pun beramal dengan ilmu, dan kita doakan mereka insya-Allah dalam kebaikan. Kita masih berada di atas tanah, mereka telah berada di dalam tanah, dan antaranya adalah kesayangan-kesayangan kita yang telah bergelar almarhum, almarhumah. Moga-moga Allah melimpahkan rahmat kasihnya kepada mereka yang telah meninggalkan kita lebih awal, dan kita yang bakal menyusul mereka sentiasa dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasa bagi salam tak dengar orang jawab. Masya Allah, alhamdulillah. Kat mana saya bagi salam tak ada orang jawab tu? Kan? Tiba-tiba kita depan handphone kita, Waalaikumsalam. Suami kata, siapa yang datang rumah? Kan? Anak-anak kita kata, ibu kenapa tiba-tiba jawab salam ni? Ustazah Mama. Kan? Kalau kita pasang speaker kuat, seluruh keluarga dengar, mereka sama-sama jawab salam insya-Allah. Tapi kita duk sumbat telinga kita, tak bagi orang lain dengar, kan? Ini handphone Mama. Mama tengah belajar ni, jangan kacau. Walaupun sambil lipat kain, suami panggil tak dengar. Ustazah Zai dia layan kat depan tu. Suami tak tahu telinga tengah kena sumbat ni. Tiba-tiba Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal bini aku ni? Lagi belajar lagi tak reti dah, kesian. Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya saya rasa bahagia yang amat sangat bila kita memberi salam, orang sambut. Maknanya Masya Allah Tabarakallah, semalam la tahzan sampai kepada bab beruzlah. Mungkin selama ni kita banyak salah faham. Kita perbaiki dahulu, kita rasa kita baik dah. Lebih baik aku menyendiri daripada berkumpul dengan semua orang yang banyak buat dosa. Rupa-rupanya itu sombong. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu sombong. Sebab kita rasa diri kita je betul, orang lain tak betul. Jadi kita betulkan, kalau betul cintakan uzlah, bersendiri, ber-me time dengan Tuhan kita, mari kalau kita nak menyendiri pun kerana kita takut orang tertiru kejahatan yang kita pernah buat. Faham ya sahabat-sahabat?
Sebab kita tak mengaku baik pun. Kita banyak kekurangan, kita banyak kesilapan, khilaf, kejahatan. Jadi kenapa kita nak kurang bertemu dengan ramai orang? Sebenarnya nawaitu kita takut ada jahat kita yang orang terambil daripadanya. Maka atas nama ukhuwah fillah pada pagi ini, kita nekat dalam hati kita hanya nak jadi matanya lebah. Pandang yang baik-baik, simpan dalam hati kita. Terkadang nampak juga yang buruk. Ya Allah, tak comel langsung. Tudung kuning, baju hijau, tak apa-apa tak. Ada je tak lafaz lagi dekat lisan ni. Tapi hati kita, ya Allah, laki dia tak tegur ke sengit tudung hari ni. Untuk pengetahuan, tudung saya tadi lawa. Tapi bila dah kena tenyeh kan. Tak tahulah kan dipak pusing ke apa ni, tak tahulah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi nak ceritanya, mana yang kita nampak tak berapa comel, tak berapa cantik, insya-Allah depan sana tu ada longkang, ada tong sampah, kita tong sampahkan sahaja. Sebab insya-Allah kesan di hati kita, masya-Allah, bila kita sentiasa bersangka baik saja dalam hati, sahabat-sahabat percayalah, ia sangat membantu kita menjadi manusia yang tenang walaupun kita tak senang. Jadi pada pagi ini, jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat ukhuwah fillah kita Kak Salwa dan tim Raudhatul Muslimah Al-Falah. Mereka ada berbelas orang sahabat-sahabat yang mengorbankan masa tidurnya mungkin, masa rehatnya mungkin, masa bersama keluarganya mungkin, hanya kerana nak meraihkan kita pada pagi ini. Semoga dinilai ibadah di sisi Allah. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga ada ganjaran pahala, jalan-jalan menuju ke syurga Allah yang mudah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Kedua, terima kasih kepada tim khidmat Ustazah Zai yang hari ini anda boleh kenali sebahagiannya yang pakai tudung sama dengan Jaja kat depan tu. Mereka subuh-subuh dah masuk dalam grup pakai tudung warna apa hari ni. Gitulah mokcik-mokcik. Tapi mereka ni tak mokcik lagi. Kan sahabat-sahabat? Sebab nak ikut Al-Falah, mereka pakai tudung biru. Nak ikut Ustazah kata tim Al-Falah cukup kuat. Mereka dah bekerja daripada semalam lagi sampai ke Dewan Makan nanti. Jadi tim khidmat Ustazah Zai tolong jaga meja buku jualan Ustazah sahaja. Okay, yang mana hari ini Alhamdulillah, Masya Allah, bukan harga yang biasa kita jualkan, tapi adalah harga istimewa yang datang sahaja. Janganlah pula nanti Ustazah, boleh tak saya nak beli dengan harga yang macam ni tapi tunggu gaji. Kan? Sabar je lah kan sahabat-sahabat. So yang datang pada hari ini sahaja. Okay? Tapi tak bayar dekat depan pun tak apalah. Minta nombor akaun dekat Jaja. Sebab kadang-kadang Masya Allah kita tak sangka harga macam ni boleh buat hadiah sebagainya. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat, terima kasih mereka berpagi-pagian tinggalkan keluarga. Juga hari ini boleh berkenalan dengan adik Ustazah. Tak tahu dia ada dalam dewan ataupun luar dewan. Tukang sokong. Kan Ustazah Zai. Aisyah Hadijah dah angkat tangan. Belakang tu adalah Rozita Abdullah. Kan orang kenal dia sebagai teacher hitam. Jadi nanti kalau dia tak pakai mask, orang tahulah ni kembar Ustazah Zai ke? Cuma tak ada tai lalat. Kan beliaulah penggantinya mak saya kan kalau ada majlis-majlis macam ni. Kalau mak saya ada dalam ni mesti Alhamdulillah, insya-Allah kan boleh tersenyum. Subhanallah, inilah antara doa-doa beliau. Alhamdulillah. Terima kasih. Kan saya nak sebutkan apa, tetamu kehormat istimewa. Saya tak sangka sahabat Datuk Rozana bersama-sama dengan kita. Masya Allah. Boleh bangun sekejap Datuk minta maaf. Masya Allah. Yang pakai grey ke apa ni kalau macam ni. Kan Ustazah cakap kelabu asap tak baik je Ustazah ni kan. Masya Allah. Jadi Datuk Rozana Alhamdulillah bersama-sama kita dengan beberapa orang sahabat. Subhanallah. Juga Datin Nurni ada bersama kita ke hari ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh bangun sekejap. Subhanallah. Yang saya mula-mula bercakap dengan beliau, Kak, ya, tak apalah Ustazah, kita mesra-mesra saja. Saya memang macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beliau adalah penulis buku yang tadi Kak Wa tunjukkan. Masya Allah, kisah mangsa COVID stage 5 ditidurkan 2 kali. Saya membaca seperti orang ketagih. Masya Allah, sahabat tak berhenti. Ustaz kata busy ke yang tengah mengajar ke? Abang tengok live tak ada pun. Tak, tengah bercinta dengan buku ni. Subhanallah sahabat, bukunya ada di hadapan. Hari ini penulisnya ada bersama saya. Saya jemput khas insya-Allah. Sebab memang buku-buku macam ni, kisah-kisah hidup, kisah-kisah benar macam ni, kita kena baca sebab terkadang kita selalu rasa down,
Aku seorang yang diuji. Aku je yang Allah tak sayang aku ke? Kita orang perempuan selalu terlebih emosi macam tu. Dan tulisan Datin Nurni, Masya Allah, sahabat-sahabat betul-betul melahirkan jiwa tawaduk bahawa kita hamba. Kita nak buat macam mana pun, hatta perasan duduk dalam hospital swasta pun kan, Masya Allah. Saya suka comel sangat bahasa tu. Rasa macam nak marah tapi kena sabar, nak marah tapi kena sabar kan. Sebab dia dalam rupanya orang COVID ni dalam ingat tak ingat, macam mamai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupa-rupanya Allahu Akbar, akhirnya beliau sangat berterima kasih kepada Hospital Sungai Buloh yang subhanallah dengan asbab semua itulah Allah izinkan beliau tak rasa pun peluang hidup kedua. Tapi sebenarnya ada ramai orang yang Allah berikan peluang kedua, ketiga, tapi masih lagi bertapi bernanti. Semoga hari ini, minta maaf Datin bahasa mudahnya, tak jadi mati. Tak jadi mati sebab tuan badan kita rasa mati dah. Tapi tak jadi mati sahabat-sahabat. Jadi kalau sampai ke level itu Allah uji kita, kita masih lagi tidak menghambakan diri kepada Allah, hati jenis apa kita ni? So kita belajar daripada buku itu insya-Allah, yang mana bila saya baca buku sampai ketagih macam tu, orang yang hadir kuliah dalam talian ataupun secara hadir memang akan tak pasal-pasal je rasa nak ketagih juga, nak baca jugalah buku ni. Sebab Ustazah Zai boleh cerita dalam kuliah-kuliah dia. Saya subhanallah seorang hamba Allah yang bukan ada ilmu banyak, tapi saya suka belajar daripada orang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita belajar daripada hidupnya orang lain, hari ni giliran dia ya Allah, dia boleh bangkit macam ni. Kalau tiba giliran aku nanti macam mana ya Allah? Sebab hidup ini sentiasa berputar. Yang senang tak sentiasanya senang sampai ke penghujung hayat. Yang susah sahabat-sahabat tak sentiasanya susah. Walau kita rasa ditimpa pelbagai ujian musibah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan jalan keluar pasti. Yakinlah, kerana jaminan Allah yang kita duk hafal dari dulu kini selamanya tu. Wa may yantaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hafal kan? Sebab apa hafal? Takut miskin. Tak nak apa-apa kedana kan? Nak jadi orang kaya. Kemain lagi, Masya Allah kan? Tapi tak tahu makna wa may yattaqillah. Jadilah kamu orang yang bertakwa. Lalu Allah jamin keluar kamu daripada segala permasalahan. Tapi bila ya Allah? Suka-sukanya akulah nak bagi keluar bila. Tapi bila aku janji katanya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah khilaf akan janjinya. Cuma kita disuruh sebagai hamba tunggu. Allah akan beri pada waktu yang tepat. Allahu Akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi inilah tetamu yang saya kata, ramai lagi yang disebutkan sebagai tetamu kehormat kita, tapi takut sampai zuhur pula nanti tak sebutlah satu-satu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab yang lebih VVIP bagi kami adalah anda semua yang hadir, 250 orang di dalam dewan ini, tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Masya Allah. Masya Allah sahabat-sahabat. Saya dengan Kak Wah tak larat nak tolak dengan AJK Kak Wah. Ustazah biar betul. Ustazah baru plan je. Baru plan. Kak Wah belum sempat bagi tahu dengan AJK. 12 malam dah ada telefon kan. Saya nak masuk Latahzan Selangor. AJK Kak Wah kata, Latahzan apa benda tu? Kan? Kesian dia nak tidur dah sahabat. Sebab Kak Wah baru bincang dengan Ustazah. Ustazah pula, apa orang Kedah kata, gatal. Tak sabar nak cerita. Jadi, Masya Allah, kita cerita 11 Jun. InsyaAllah di Al-Falah, saya dah keluar di Facebook, Kak Wah belum umum lagi dekat AJK. Masya Allah, jadi AJK, Latahzan apa benda ni? Masya Allah, sihan dia pun, pukul 12 malam, subhanallah. Mokcik-mokcik memang gitu, ya kan sahabat-sahabat? Jadi, Ustazah Zai pernah nak kuliah subuh di Gombak. Jangan tanyalah surau mana, kan? Masa tu bukan nombor telefon Jajah lagi. Masa tu nombor telefon Ustaz Azwan. Kan? Pukul 4 pagi dia telefon. Ustazah dah siap ke belum? Pukul 4 pagi sahabat nak kuliah subuh. Ustaz kata aku ni, ya Allah Tuhan. Saya nak tanya cik, kuliah pukul berapa? Kuliah subuh. Malam tadi dah janji ke belum? Dah. Lepas tu Ustazah dah siap ke belum? Ustazah tengah berdengkur ni kat sebelah saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz kata yang tolonglah khabar waktu tidur jangan telefon. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Waktu orang nak rehat jangan nak daftar Latahzan. Waktu dah bagi tahu dah tutup. Sebenarnya saya dari hari tu nak daftar. Tapi saya itulah cari kawan. Lala dah penuh sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Jadi tak dapat nak menolong. Allahu Akbar. Jadi anda lah VVIP kami. Subhanallah, saya berjanji pada diri saya sendiri, insya-Allah selagi Allah izinkan sihat dan kuat, insya-Allah kita akan melayani ke 250 orangnya. Cuma fil awal, minta maaf, saya manusia yang penuh dengan khilaf. Kalau tangan bersalam dengan orang A, bibir bercakap dengan orang B, mata tersenyum pandang orang C, kan? Jangan kecil hati pula, macam tak nampak muka aku ni. Masya Allah. Dah orang tu panggil, orang ni panggil, memanglah macam tu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau kita tak dapat kesempurnaan, sekali lagi kita cari yang bagus-bagusnya sahaja. Okay, insya-Allah pada hari ini. Baik, disebabkan anda semua adalah VVIP kami, saya masih lagi dengan roh Latahzan Utara di Pen Mutiara Penang. Saya juga sahabat-sahabat dirahmati Allah masih lagi membawa roh Latahzan Selatan di JB pada 4 Jun, minggu lepas saja baru. Maknanya kasih sayang dan cinta dan rindu saya kepada Latahzan yang sebelum-sebelum ini, yang sejujurnya saya rancang ketika sebulan saya berada di Tanah Suci Mekah akhir Ramadan dan 2 minggu Syawal, hanya meraihkan Syawal tanggal 22 Mei di Pen Mutiara Penang. Tak ada Latahzan Johor, tak ada Latahzan Selangor KL. Tapi cemburu sehat anda kepada orang utara, Ustazah bila nak buat JB Selatan, Ustazah bila nak buat KL Selangor, pergi yang jauh je, KL Selangor tak pergi. Padahal banyak dah menyantuni Selangor KL. Siapa suruh tak mai? Sekian dimaklumkan. Mohon terasa. Kan? Okay, hafal tak lirik tu? Jadi, ketika Latahzan Utara, saya dapat 2 rangkap. Ustazah, saya tiru. Dah Ustazah pula, tadi Hajah. Amin. Puan Alia, Masya Allah. Amin, amin, amin. Hebat suaranya, Masya Allah. Jadi, saya meniru lirik lagu Hamkum bolana ya Rasulullah, Hamkum bolana ya Habiballah. Sekali lagi, satu mula. Hamkum bolana ya Rasulullah, Hamkum bolana ya Habiballah. Alhamdulillah. Tu je. Tapi Masya Allah di Penang, Masya Allah, saya boleh tadabbur lirik perenggan demi perenggan lagu tersebut. Subhanallah, sebab bila kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi, pelajari siapa Rasulullah, kenali Rasulullah, kita lupa untuk taksub, untuk takjub kepada makhluk lain selain Rasulullah. Faham ya sahabat-sahabat muslimat? Tolong mengaji, belajar, kenali, baca sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sakit, Nabi pun sakit. Aku gembira, Nabi pun gembira. Aku menangis, aku tertawa, Nabi pun. Tapi jangan pernah meniru Ustazah Zai. Saya nak tiru, nak jadi macam Ustazah Zai. Kami bukan maksum seperti Rasulullah. Banyak silap dan khilaf. Kita akan penat follow sesiapa yang kita ikut. Kita ingat dia sayang kita, kita ingat dia beri perhatian pada kita. Hatta suami yang tidur sebantal dengan kita, kasih sayangnya masih on off. Minta maaf sahabat. Apatah lagi orang duduk sebelah kursi kita. Apatah lagi yang pernah berkawan, dia jumpa kawan-kawan lain, biasa sahaja untuk dia beralih perhatian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya isteri, dia punya anak-anak yang ramai, dia punya umat. Dalam doanya tidak mendahulukan diri dan keluarganya, tapi dalam doanya ummati. Subhanallah, kita sayang Nabi, cinta Nabi, tapi dalam doa kita masih aku, keluargaku, suamiku, isteriku. Di mana cintanya kita kepada Nabi? Maka kalau kita belum betul-betul kenal Nabi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan banyak penat atas dunia ini. Kita akan banyak sakit. Kita akan kata kepada Allah, why me? Sedangkan kalau Allah boleh jawab soalan kita, why not? Kan? Suka hati akulah. Sebab aku Tuhan, engkau hamba. Nabi diberi apa sahaja jawapan dalam alam nasyrah laka sadrak. Makna kita tahu Nabi didatangkan dengan susah payah. Lahirnya tidak disambut oleh seorang ayah. Subhanallah sahabat-sahabat, baru nak mendamba kasih seorang ibu telah dirampas bahasa mudahnya oleh Allah.
Kan kita suka guna bahasa macam tu. Aku belum puas bersama orang yang aku sayang, ya Allah. Tapi kenapa kau ambil dia? Kenapa kau tarik dia daripada hidup aku, ya Allah? Siapa kita untuk bertanya begitu dengan Allah? Nabi pernah melaluinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan dada Nabi. Kerana apa? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sahabat-sahabat, bila kita dapat gembira, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyakkan tasbih, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Jadi di atas katil bilik di Mekah, sahabat, saya pun masa tu ABC, Allah bagi cuti. Saya landing sekali ustaz balik kan. Mahal dari tadi duduk gitu sengih sorang-sorang. Bang, cabang dengar. Macam itulah. Macam itulah kalau dalam bilik berdua-duaan dengan ustaz. Cabang dengar apa dia? Saya duk buat lirik baru ni. Tiru Hamko Bolana. Patut dari semalam duk Hamko Bolana. Tapi lirik tu tak muncul-muncul. So, 2 rangkap yang pertama kita keluarkan kertas ni, sahabat-sahabat. Ada yang tak dapat ke? Okay. Siapa yang tak dapat tolong angkat tangan. Minta tolong sahabat Timur Khidmat. Okey, ada 1, 2, masa dekat 5-6 orang juga ni tak dapat. Okey, 2 rangkap yang pertama ni saya buat daripada atas katil saya di Mekah. Ketika orang pergi sembahyang, saya tak boleh pergi sembahyang. Maka sahabat-sahabat, kita dapat 2 rangkap. Jadi saya nyanyikan di Pen Mutiara Penang bersama sahabat-sahabat Latahzan Selatan. Okey, bila JB confirmkan untuk kita akan buat sahabat Latahzan Johor, Melaka, bahkan orang daripada luar selatan pun datang ke sana, maka tiba-tiba je macam tu kan, tiba dapat rangkap ketiga dan keempat. So rezekinya Selangor dan KL kita nyanyikan sama-sama, tapi tanpa tadabburnya seperti mana yang saya buat di Johor, kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ini kita ada konten pengisian lain. Okay, maka dengan iringan kompang yang sedap didengar, insya-Allah kita akan nyanyi gemakan dewan ini sama-sama. Boleh? Boleh. Siapa yang belum dapat kena bagi kat awak. Sebab habis dah. Kalau habis maknanya kita lebih 250 orang. Ayo, siapakah itu? Ke ada yang ambil 2, lepas tu satu lagi dia buat kapal, roket. Jangan sahabat. Ustazah Zani dia Al-Bakhilun. Dia buat cukup jadi 250. Punya dahsyat macam tu Ustazah Zai. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab kita takut yang tak dapat pula suara paling sedap sekali. Nanti susah kita. Betul, yang tak dapat pula suara yang paling kuat, penyumbang suara. Penyumbang suara, bukan suara yang sumbang. Okey? Jadi kena bagi semua. Okey, semua dah dapat. Alhamdulillah. Sama-sama. Are you ready? Ready. 1, kena minum banyak, Syed. Bismillah. Alhamdulillah. 1, 2, mula. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Setiap hari terbiah diri dari nasihat ayat Al-Qarni, kami mula mendidik hati agar beroleh cinta Sang Rabbi. Sambil kuliah kami berukhuwah, azam contohi Rasulullah, disayang oleh seluruh ummah, merebut redamu sampai ke jannah. La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana.
sabar. Sekali lagi. Kisah semalam tinggal memori, usah berangan di esok hari. Kitab Latahzan mengajar kami bersungguh hidup untuk hari ini. Berhari-hari dilatih tubi, redha atas takdir ilahi. Lapangkan dada, bersihkan hati untuk mengisi syurga Firdausi. La tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana. Wah, terus nyanyi. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syok tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Syok kalau kita nyanyi di lisan sahaja. Tapi, subhanallah. Jauh lebih syok kalau kita masukkan dia ke dalam hati. Itu bezanya hiburan dalam Islam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang kita berada dalam situasi mana pun bila kita ingat. Tak sempatlah kita nak bahas satu persatu sebab dah bahas di JB hari tu. Boleh rujuk dalam kita punya rakaman-rakaman dalam page Ustazah Muzayyanah. Okay? Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, makna la tahzan innallaha ma'ana. Hari ini Datuk Rozana tanya saya, Ustazah kena bawa kitab La Tahzan tak? Alah, relax je hari ni kan sahabat-sahabat. Bawa kitab La Tahzan tu cuba tanya Cahaya, tanya Husni. Berapa berat kitab La Tahzan sahabat Tim Pos? Berapa Cahaya? 1 kilo. Depan ni Cahaya, Cahaya Ma'arif. Masya Allah, subhanallah. 1 kilo. Doktor pesan orang slip disc macam Ustazah Zai. Alhamdulillah sekarang semakin sihat. Sebelah kanan bawa 1 kilo je. Sebelah kiri pun 1 kilo. Jenuh nak timbang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya cakap dengan Datuk sebab Datuk kata, kalau Ustazah bagi tahu bab 250, saya koyak bab 250. Maksudnya sabar je lah, dia nak koyak bab 250 tu. Memang saya takkan bagi bawa lah sahabat-sahabat. Nak koyak, sabar je lah. Kan? Jadi subhanallah hari ni kita santai-santai saja. Sebab tu pagi tadi on the way ke sini saya dah mengajar kitab La Tahzan. Berkebetulan, bukan kerana kebetulan semata-mata, tapi inilah kehendaknya Allah. Tajuk hari ni tu sangat kontut. Kan? Pendek je. Jadi sempat untuk saya sampai ke sini untuk menghabiskan tajuk tu. Masya Allah. Dan waktu ini kita raikan yang hadir, yang berbayar. Subhanallah. Jadi kita tak buat live full untuk yang tidak hadir. Maka kita sepertinya buat khulasah sahaja. La tahzan innallaha ma'ana ada dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Panjang ayat tu. Tapi bila kita cari, kita jumpa kalimah la tahzan innallaha ma'ana. Situasi yang mana Nabi SAW bercakap kepada sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq apabila beliau gementar melihat kaki musuh daripada Jabal Thur. Pintu gua telah berada di hadapannya adalah kaki musuh. Ya Rasulullah, macam mana keadaan kita ni? Musuh dah berada di depan. Kalau kita kata matilah kita ni ya Rasulullah. Tapi katanya Nabi SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau yang menyebutkan kata-kata itu bukan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat lari lintang pukang dah dia. Makin gementar, makin takut. Apa maksud kata-kata ini dalam kitab-kitab tafsir menceritakan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab Abu Bakar sangat kenal siapa Muhammad. Dari kecil aku kenal Muhammad. Lisannya tak pernah digunakan untuk menipu. Subhanallah. Lisan Nabi SAW start daripada mula bercakap. Tak pernah bohong. Tak pernah bohong mana-mana pun manusia yang dia jumpa. Sampai pada usianya 4 tahun, penduduk Makkah berani memberi amanah kepada Muhammad untuk mengembala kambing. Kecil lagi saat itu. Tapi sebab sejak mula bercakap, mulutnya tak pernah berbohong. Patut Nabi SAW pernah memberitahu, siapa yang menipu itu bukan dari kalanganku. Laisa minna.
Ada beberapa hadis sahabat-sahabat dirahmati Allah yang bila Nabi sebut laisa minni, laisa minna, bila kita baca ya Allah, Nabi cakap ini bukan golonganku. Antaranya siapa? Lisan yang pernah menipu. So kata Abu Bakar, bila Muhammad bercakap, aku kena yakin, percaya Allah bersama kita. Mengalir di seluruh darah tubuhku ini kekuatan semangat luar biasa bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimah itu. Jadi hari ini kita jangan tanya sahabat-sahabat, Ustazah, macam mana orang boleh ikut dia? Macam mana orang boleh percaya cakap dia? Tanya dia, sebab kepercayaan. Faham ya sahabat-sahabat? Siapa pun orang bila sudah percaya, dia jatuh cinta. Macam mana nak datang percaya? Saya kata tolong jangan tinggal tahajud 2 rakaat setiap malam. Paksa diri kita ibu-ibu dirahmati Allah, tua muda yang berada di dalam dewan ini, biar kita hanya menyantuni kasih sayang Allah melalui tahajud walaupun hanya beberapa minit sebelum azan subuh. Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang hebat, sebelum azan subuh baru nak tahajud. 3 pagi lah tahajud, 2 pagi lah tahajud. Kita cakap, kau boleh lah, aku tak boleh, kau baru nak start, kau ustaz dah. Macam tu kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita baru nak start. Jangan Ustazah, dia akak dapat panggilan haji tahun ni, start akak duduk dekat Mekah, nanti akak tak nak tinggal tahajud. Sampai balik akak tak nak tinggal tahajud. Confirm balik ke kak? Alamak Ustazah ni sabar je dah dia kata. Tak confirm balik. Hatta minta maaf sebut sahabat-sahabat kita yang dah dapat tarikh ni, kita kata belum tentu dia diterbangkan oleh Allah. Kerana ajal di tangan Allah. Maka walaupun mereka belum memijakkan kaki ke sana, mereka sudah banyak solat taubat, saya percaya. Mereka sudah memperkukuh doa, sampaikan aku ya Allah, sebab nama dah dipanggil ni, tarikh dah dapat ni. Maka tolong kita doakan dia, Tuan Badan doakan dia, supaya insya-Allah mereka balik dengan haji yang mengangkat darjat mereka dan membukakan luas pintu syurga Allah untuknya. Kita bakal menyusul insya-Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sebelum kita dapat haji, sebelum kita siapa-siapa pun kita, tolong dalam dewan ini lazimi solat tahajud 2 rakaat. Jangan tinggal. Apa rahsia sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jatuh pandangan kasih Allah kepada kita, jatuh. Saat orang lain sedang enak berdengkur, kita sungkurkan dahi kita ke atas lantai. Bergegar arasy Allah walaupun kita hanya menyebut, meratap, merintih dalam hati kita, tolong aku ya Allah. Tak ada siapa dah yang kesian ke aku, tolong aku ya Allah, pandang aku ya Allah. Diketuk arasy Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Di sana ada hamba-Mu yang sedang meratap, merintih ya Allah, saat orang lain sedang tidur berdengkur. Maksudnya apa sahabat? Itu me time kita dengan Allah. Kenapa kita, aku ada hal ni nak cakap dengan kau juga, aku tak boleh, aku tak tenang kalau tak jumpa kau. Ustazah, tolong Acik, Ustazah, Acik nak jumpa juga Ustazah. Kan sahabat, sekali datang dapat salam je, aku nak cerita masalah aku. Sahabat-sahabat kekanda bonda yang saya sayang kerana Allah, Ustazah Zai bukan tempat untuk kita dapat ketenangan. Tapi dengan tahajud, yakin, percayalah, luahkan segala-galanya di hadapan Allah. Sungkurkan diri kita. Saya banyak menyebutkan tentang buku Bidadari di Pintu Firdausi yang saya sambung ceritanya pada angan-angan ke Firdausi. Seorang wanita yang matinya berciri husnul khatimah, mangsa keren tumbang di Mekah tahun 2015. Apa kata suaminya? Malam-malam selalu dengar suara terisak-isak. Rupanya arwah ni suka sangat dalam sujudnya menangis. Maka kita selalu tanya, ada masalah besar ke? Kenapa tak nak share ke abang? Tapi dia rasa lazat bila mengadu dengan Tuhannya. Dia tak ada masalah pun, dia bercerita dengan Tuhannya. Dia mengharapkan kasih sayang Tuhannya. Sahabat kita mungkin tak boleh tiru, tapi hari ini kita tahu rahsia hati kita tenang, tahajud. Rahsia nak orang sayang pada kita, tahajud. Rahsia kita tak tacak apa-apa kat muka tapi berseri-seri orang nampak, tahajud. Tak percaya, cuba. Jangan berhenti dalam tempoh 40 malam. Sahabat-sahabat, kalau ABC Ustazah, kan saya ABC 15 hari. Bila dah habis ABC tu pula, saya tiba-tiba lemau. Orang lain sungguh macam tu. Maka walaupun waktu ABC bangun, tasbih kita ada, tahajud aku selalunya paling lama pun 5 minit. Sebab rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itulah dulu, kini dan selamanya. Salah ke? Tak salah. Itu bagus Nabi ajar. Tapi kadang-kadang ada yang terlebih ajar, minta maaf sebut, takkan nak baca itu je Ustazah dari dulu sampai sekarang.
Cuba Ustazah cerita kat saya, rakaat pertama Ustazah baca surah apa? Lah saya kata Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Takkanlah Ustazah itu je. Dia pandang kita ni macam teruk berbenau, sahabat dirahmati Allah. Jadi saya pun cakap, insya-Allah kalau akak mampu rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Ya Allah Ustazah, pitam dia. Sebab memang Ustazah saya pun tak buat. Sekian dimaklumkan. Tak buat sahabat-sahabat. Bami kat Johor, saya harap jangan ada penyampai lah pada Kak Mas kita tu kan sahabat. Sebab dia tak ada live ni kan. Kalau yang sampai kat dia mesti jajak. Kena jam kau jangan cakap jangan. Macam tu. Kak Mas tu kita buat kelas duha terakhir di JB di rumah beliau. Tiba-tiba dia hadiahkan, saya terkejut dia sahabat. Nasib baik bawa kereta panjang. Ustazah ni Kak Mas hadiah kat Ustazah ni senang bila Ustazah qiyamul lail, Ustazah buka lah Quran baca. Lama aku Ustazah ke dia Ustazah ni? Kan? Dia bagi saya rehal tinggi, sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk letak Quran. Sebab dia kata saya Ustazah malam-malam rasa tenang bila baca Quran dalam tahajud saya. Saya pandang dia atas bawah. Aku Ustazah ke dia Ustazah? Faham tak sahabat? Dia kata rehal ni baru saya sayang sangat. Saya cakap terus terang ke Ustazah, saya dah pakai beberapa malam dan sekarang saya hadiah ke Ustazah. Tapi saya dah letak ribbon semua ni, memang nampak baru lagi Ustazah. Lepas tu dalam hati saya tanya lagi, ke dia dah penat baca banyak surah dalam Quran? Baru berapa malam kan? Lepas tu dia suruh Ustazah pula baca. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi tu gurau je, gurau. Maksudnya Ustazah tak mampu sebab kita penat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang tidur kita lewat. Tapi penat macam mana, tolong mujahadah. 2 rakaat tahajud. Anda akan rasa perubahan luar biasa. Anda akan rasa diperhatikan oleh Allah. Anda tak sibuk merebut perhatiannya makhluk Allah. Percayalah, walau malam sebelum tidur tulis status Facebook, buka-buka mata pagi hari belum buang tahi mata lagi kan? Loh, baru 2 like. Penat aku tulis malam tadi. Kan sahabat-sahabat? Tapi kalau 200 like, kita kata, aku dah ramai dah orang like aku ni. Subhanallah sahabat. Kita dah tak fikir dah berapa orang like kita, tak like kita. Tapi tahajud kita letih penat macam mana pun 2 rakaat Allah sangat-sangat like kita. Allah tunggu kita. Allah tunggu ratapan munajat kita. Ingat tak sahabat? Ketika malaikat memberitahu kepada Allah, kenapa orang macam Fir'aun tu ya Allah, minta pagi belum tengah hari engkau bagi dah. Kaya raya senang lenang. Di sana ada hamba-Mu yang meratap, merintih, meminta sesuatu kepadamu. Tapi engkau seperti membiarkan dia. Ya Allah. Kita sebut apa sahabat? Bila Allah beri jawapan, Allahu Akbar. Sebab aku rindu nak dengar suara dan rintihan orang-orang beriman. Aku rindu. Aku suka mendengar rintihan mereka. Aku suka mereka merayu, meratap kepadaku. Jadi Allah pegang. Allah bukan tak makbulkan doa kita. Tapi Allah kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tukar dengan cara yang lain. Sebab Allah tahu sahabat, kalau aku beri A yang kau minta ni hanya bahagia untuk seminggu. Aku nak engkau wahai hamba-Ku yang aku kasih, engkau bahagia selama-lamanya. Di mana kehidupan selama-lamanya tu sahabat? Akhirat. Dunia ni kalau kita dapat hidup sampai 100 tahun pun kita rasa macam, lah. Bapak tak ingatlah bapak 4 rakaat ke 2 rakaat. Itu bapak saya baru 80 lebih. Kesian dia. Kau bagi tahu je lah bapak hari Khamis dengan hari Isnin. Bapak dah tak ingat dah besok hari apa. Kita sepatutnya kalau dah tak ingat tu sebenarnya dah tak kewajipan. Tapi sebab itu kelaziman dia nak buat juga. Saya cakap dekat Ita adik saya, kau bagi tahu je lah Pak, besok Khamis. Dia puasa, tak puasa tak apa. Subhanallah sahabat, sebab dia rasa itu dah kebiasaan dia. Kita yang tak membiasakan diri lagi sebab kita tak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, tolong jangan merasa jauh hati dengan Allah dan jangan bertanya, kau tak dengar ke doa aku ya Allah? Allah Maha mendengar. Bukan mendengar saat kita berjerit-jeritan, tapi Allah mendengar bisikan hati kita yang paling dalam sahabat. Saat kita tak luahkan pada orang, saat orang terhampir dengan kita pun tak tahu bicara hati kita. Tapi Allah Maha mendengar bisikan naluri hati kita. Dan kalau Allah tangguhkan untuk kehidupan yang sementara ini, tolong sentiasa bersangka baik dengan Allah. Engkau nak bagi aku nikmat yang berpanjangan ya Allah, yang tidak ada hentinya, itulah syurga khalidina fiha.
Aku takut kalau engkau nerakakan aku juga. Dalam Quran mengatakan khalidina fiha. Ma makna kekal selama-lama di dalamnya. Kalau aku diberi nikmat, biar selama-lamanya aku dalam nikmat. Kalau aku diazab, ya Allah, jangan sampai selama-lamanya. Tapi itu janji engkau, ya Allah. Khalidina fiha beriring dengan kalimah syurga atau neraka. Maknanya itu balasan di mahsyar Allah. Faham ya sahabat-sahabat? Jadi pujuklah hati, sabarlah duhai hati. Sebab itu saya lahirkan buku terkini saya, Fasabrun Jamil. Ada nasihat-nasihat untuk orang yang hampir berputus asa. Sahabat, amal kita banyak di dunia. Kita perasan macam nak ke syurga. Minta maaf orang yang tersayang tinggalkan kita. Kita rasa penat dah. Apa yang kita cita-citakan tak dapat, kita rasa penat dah. Maka kita merajuk dengan Allah dengan putus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab bila kita berputus asa dari rahmat Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pasti bukan di dunia sahaja, sampai ke akhirat kita kecewa. Mana syurga yang kau janjikan untuk aku, ya Allah? Syurga ni hanya untuk orang yang menangis ketika di dunia, untuk aku beri dia senyum dan ketawa riang di kampung akhirat. Banyakkan kamu menangis kerana al-Khaliq di dunia, mengadu banyak kepada Allah di dunia, Allah pasti akan berikan kamu peluang untuk ketawa gembira di akhirat kelak. Sahabat, jangan kita banyak mentertawakan orang. Jangan kita banyak ketawa dengan nikmat yang kita dapat. Kalau kita tak kembalikan kepada Allah, kita takut kita menangis di akhirat. Kita menangis di akhirat. Kata-kata tafsir yang paling memujuk hati ustazah, ramai orang dalam neraka minta mati. Azabnya, ya Allah, matikan aku. Hentikan segala kesakitan ini, ya Allah. Azaban alima, azaban syadida, sakit perih. Hentikan, ya Allah. Subhanallah, tidak ada mati kali kedua, sahabat. Tak ada mati kali kedua. Kalau diazab dalam neraka selama-lamanya, subhanallah, semoga bukan kita. Maka mereka bertanya kepada penduduk syurga, kenapa engkau boleh duduk di dalam syurganya Allah berketawa, senyum, gembira? Jawapan si ahli syurga, kerana dulu aku banyak menangis di dunia, tetapi aku redha dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Jadi beza si ahli syurga dengan si ahli neraka apa, sahabat? Kalimah redha. Kita menangis tapi kita tak redha. Ada orang menangis dengan redha. Allah yang beri, Allah yang nak aku jadi macam ni, Allah yang pilih aku jadi macam ni. Kita tak boleh buang ujian itu, sebab Allah hendak ia berlaku pada kita. Maka minta dengan Allah, kuatkan aku, ya Allah. Kuatkan aku, ya Allah. Kalau kau pilih aku, ini yang terbaik untuk aku, maka ajarkan aku sabar. Ajarkan aku ikhlas. Ajarkan aku istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata untuk kupersembahkan kepadamu, ya Allah. Itu rahsia si ahli syurga. Lalu mereka menjerit lagi, Rabbirji'un, balikkan aku ke dunia, ya Allah. Kenapa aku nak seperti mereka dulu? Diberi sedih, tapi aku redha. Menangis juga, sahabat, tapi dia redha. Beza dengan ahli neraka yang tak pernah redha dengan apa yang Allah beri kepada dia. So si Fir ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, beri kita satu kekuatan luar biasa. Tak mungkin kita berhenti daripada ujian. Selagi hidup, ujian takkan berhenti. Maka kita akan pujuk hati aku, ya Allah, kalau ini boleh membuka luas pintu syurgamu untuk aku, ajarkan aku redha, ya Allah. Ajarkan aku redha, ya Allah. Boleh sebut macam tu dalam hati kita, sahabat-sahabat? Okey, sebab Allah yang pujuk kita. Dengan kata-kata apa? Jom kita ulang kata-kata ini. Sekali lagi, ustazah. Takut ada orang tidur. 1, 2, mula. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Sabar tu nyanyi kat depan suami nanti. Okay? Tu nyanyi depan suami. Dapat apa hari ni? Jangan cakap, entahlah, tak lalat ustazah tu betul ada bang. Ingat main-main je. Kan? Tak payahlah kabur tak lalat besar ke tak lalat kecil. Tak payah. Kan cuba abang duduk sini. Surprise. Apa surprise dia tu kan? Setiap hari. Ustazah Alia pula yang syok. Fokus sikit lah.
Sadaqallahul azim. Kata habis pula ceramah, masya-Allah. Syok lah bawa makcik-makcik ni. Patut Kak Salwa bagi jangan bawa Ustaz Azwan, Ustazah. Sebab semuanya cameraman pun kena halau, sahabat. Sabar je lah. Kak Wah tu garang, sekian dimaklumkan. Dia ada ke tidak? Oh ada. Ampun, ampun, Masya Allah kan. Tapi subhanallah macam ni lah hasilnya kan. Subhanallah, kita rindu mak-mak kita yang banyak membebel. Kita rindu mak-mak kita yang garang dengan kita. Tak sangka yang dulu kita tak suka mak kita bebel tu, sekarang pindah ke kita penyakit tu. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Anak kita pula kata, mak ni syik bebel je. Kita tukarlah, mak sedang tazkirah. Macam Ustazah Zai. Okey, sahabat-sahabat baik. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq merasa tenang, lapang bila Nabi SAW menyebutkan kalimah itu? Jawapannya kerana yang bercakap kenal Allah, yang mendengar cakap juga kenal Allah. Sahabat-sahabat ingat kisah bagaimana Siti Hajar ditinggalkan di tanah gersang yang tak ada air, kering kontang. Mula-mula logik fikir kita ni, gila nak tinggal aku kat sini ni. Aku nak makan apa, aku nak minum apa. Tapi kita tanya cik abang kita, Allah ke yang perintahkan? Bila jawapannya Allah yang perintahkan, Allah takkan biarkan aku. Allah takkan tinggalkan aku. Indahnya sahabat-sahabat bila kita kenal Allah. Sebab Allah maha segala-galanya. Dan ibu ayah yang bertuhankan Allah mutlak, keyakinannya hanya disandarkan kepada Allah. Lahir putera kesayangan yang ditunggu bertahun-tahun. Saat Ismail diperintahkan untuk disembelih, apa lagi soalan kepada sang ayah? Ini perintah Allah kau wahai ayah. Engkau akan mendapati aku adalah orang yang sabar. Maknanya dia akan terima asal sahaja itu perintah Allah. Sama sahabat. Kita diuji apa pun, kita nak ke ujian macam tu? Kita berdoa ke kita nak ujian macam tu? Tak. Kita selalu minta jauhkan, tapi Allah hendak kita berada pada situasi itu. Engkau akan dapati aku adalah hamba-Mu yang sabar, wahai Allah. Sebab Engkau berkehendak aku macam ni. Saya tak boleh lupa di Kuantan seorang sahabat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cari saya. Ustazah ada program kat Kuantan, saya pula ada kat KL. Ustazah balik pukul berapa, kat mana Ustazah ada, saya nak pergi. Semata-mata dia ceritakan, memang saya dengar cerita dia, kalau aku tak sanggup ya Allah. Tapi saya belajar sesuatu dengan dia sahabat. Ustazah, saya jadi kuat bila saya belajar Allah pilih kita sebab Allah tahu kita mampu. Siapa saya untuk kata aku tak mampu ya Allah? Bila Engkau kata aku mampu, bila Engkau kata aku kuat, Engkau yang pilih aku. Siapa aku untuk menafikan, siapa aku untuk menidakkan? Saya terdiam, saya pandang muka dia. Sungguh ya Allah, selama ni aku cakap je, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi dia kata sahabat-sahabat, lepas suami saya sakit 16 tahun saya jaga dia tanpa kaki, Ustazah. Allah letak mak saya kat rumah, tong oksigen dekat hospital yang besar tu, duduk kat rumah saya. Rumah saya dah macam rumah hospital lah. Jaga suami, jaga mak. Kedua-duanya meninggal dunia. Sekarang saya duduk dengan anak tunggal saya lelaki, Ustazah. Tolong doakan saya kuat. Akak, saya tak pernah nampak akak macam orang ada masalah. Senyum sana sini. Allah yang kata saya kuat. Allah yang pilih saya. Kenapa saya nak lemah, Ustazah? Ya, saya menafikan apa yang Allah bagi pada saya. Semoga Allah pilih saya untuk bergembira di dalam syurga bertemu dengan suami dan ibu saya. Subhanallah sahabat. Ini ilmu yang mengalir dan diamalkan akan jiwa yang betul-betul bersandar kepada Allah. Semoga begitulah kita. Kenal Allah, kenal Rasul, tiada ragu, hidup dengan yakin dan pasti tinggi tawakal kita. So kat mana nak kenal? Melalui majlis ilmu. Hari-hari. Ustazah Zai tak jemu cakap sahabat. Kerana dengan ilmu sifatnya huruf Ain, huruf Lam, huruf Mim, ilmu. Saya kata orang yang cintakan ilmu hidupnya selalu ternganga macam huruf Ain. Nampak tak huruf Ain? Nganga. Masuk pula lalat dalam tu lagi. Huruf Ain menganga. Maknanya siapa pun mengajar, tajuk apa pun, ustaz, ustazah apa pun, lembik ustaz ni. Hey, buka mata kita sebab yang datang tu adalah guru kita. Jadi kalau masih pilih-pilih Kak Wah hari ni ustaz mana? Kan? Oh ustaz tu suka tidur lah Kak Wah, tak naklah datang. Jawapannya itu belum istiqamah. Sahabat, kita kena kenal diri kita. Kenapa aku masih pilih tajuk ya? Kenapa aku masih pilih ustaz ya? Beria-ria datang bersiap-siap kat rumah ni, nanti boleh selfie dengan Ustazah Hafizah Musa. Contoh-contoh Tiba-tiba yang datang suami dia pula. Kan sahabat? Mentang dua-dua boleh ceramah.
Kita harap dia ngajar kita, rupanya laki dia pula ngajar kita. La ilaha illallah, Dr. Azhar punya ilmu, patut kita dengar. Macam huruf Ain, tadahkan diri kita seluas-luasnya. Subhanallah sahabat, kan itulah dia, tak kira siapa yang menyampaikan, asalkan ilmu yang rujuk pada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Untuk apa? Jaminan Allah kepada orang yang berilmu seperti daripada huruf Ain. Cuba kita gambarkan. Huruf Ain, kita nak tulis lam, dia naik ke atas. Maka dengan kita banyak menadah ilmu, menganga untuk ilmu, lapangkan hati kita seluas-luasnya, Allah akan tinggikan darjat kita. Tapi yang namanya ilmu sebenar sahabat, dia tak berada di puncak dengan sombong. Dia akan sambung dengan huruf mim. Daripada huruf lam nak pindah kepada huruf mim macam mana? Kena turun balik. Menunduk huruf mim ini, Masya Allah, sepatutnya lagi tinggi ilmu, bukan lagi meninggi diri. Tapi tawaduk, rendah hatinya, aku hamba. Fir'aun ke neraka kerana makin kaya, makin sombong. Akhirnya ke neraka. Dia pinjam sikap iblis, itulah sombong. Ada orang ke neraka kerana kayanya, ada orang ke neraka kerana ilmunya. Mudah-mudahan bukan kita. Sebab kita menadah ilmu untuk tinggikan darjat di sisi Allah. Hablum minan nas, rendahkan semula diri kita berhubung dengan seluruh makhluk. Jangan kecam, hentam orang yang tak hadir majlis ilmu, yang jahil, yang tak tahu. Patut kita pimpin tangan-tangan mereka. Subhanallah sahabat. Kenapa dalam keluarga, subhanallah ustazah, abang saya tu tak faham ke? Kenapa dia rebut harta mak ayah saya? Sebab dia tak faham. Tapi dia ustaz ke ustazah, takkan tak faham. Dia hanya tinggi ilmu tapi dia tidak menunduk seperti huruf mim. Dia tak beramal dengan ilmunya sahabat. Jadi akak yang belajar mampu melengkapkan ain lam mim, tolong rendahkan diri akak sebagai hamba. Masya Allah sahabat, kita akan disayang Allah sebagai hamba kekal. Tahta itu walaupun kita berada di mana-mana pun, pasti insya Allah syurga tempatmu. Tapi selagi mana kamu terlupa kamu hamba, silakan untuk kaya, silakan untuk bertahta, silakan untuk ternama, tapi jangan lupa diri bahawa kamu adalah hamba kepada Allah. Insya Allah syurga tempat kamu. Sahabat-sahabat faham ke? Ngantuk? Siapa ngantuk angkat tangan? Boleh saya minta Puan Alia turun bawah, dia pula qasidah ke atas. Ada orang ngantuk ke? Masya Allah. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, poin saya yang seterusnya, setelah kita dapat ilmu, saya sangat cinta dengan kalimah uzlah yang kita belajar semalam. Terkadang memang ada di kalangan kita yang suka menyendiri. Insya Allah dengan sendirinya itu makin dekat dengan Allah. So jangan bawangi dia. Faham? Subhanallah, mungkin dia nak ambil masa untuk dia mencari siapa dirinya. Gelak pula Datuk Rozana orang cakap bawangi. Tak pernah aku jumpa dalam kamus dewan dia kata. Subhanallah, itu kira okey lagi lah bawangi sahabat. Kan dia tercampur bahasa Inggeris, mana semua tercampur belaka. Kan? Bahasa Inggeris, lepas tu dia ada pula imbuhan depan dan belakang. Suka hati pokcik dia je Ustaz Azad. Yang penting semua level faham. Ada pembantu-pembantu rumah yang memang tegar follow la tahzan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak pasal-pasal dia PM saya, kenal anak saya, anak majikan saya ni ustazah, bawa perempuan tengah malam. Lepas tu kan tanya-tanya siapa ni? Sekali dia sebut, saya satu taman dengan ustazah, sabar je lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan cerita sebab saya kenal siapa dia. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab saya tak boleh bantu apa-apa. Tapi bila kamu berilmu, ya ustazah, alhamdulillah. Yang mau ustazah, saya nasihat, saya kejut waktu subuh. Macam tu sahabat-sahabat. Jangan pernah menghina siapa yang duduk di kelompok kita. Bila mana dia berilmu, Allah tinggikan darjat dia. Jadi terkadang ada orang yang memang perlu uzlah. Tapi terkadang dengan uzlah yang salah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba dia dah tak ada dalam majlis ilmu, dia tak nak dengan kita. Ingat, di sana ada musuh ketat yang Allah siapkan untuk kita. Siapa? Iblis, syaitan ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia memang tak boleh tengok hambanya Allah semakin mendekat dengan Allah. Dia akan duduk untuk menarik kita ke jalan-jalan yang salah. Hai eloklah tu duduk sorang-sorang. Tak payah, kawanku tu kan suka ngumpat, nanti dengan kongkos sekali ngumpat. Padahal sahabat kawan kita tu tak ngumpat selagi kita tak ada dekat dengan dia. Dia faham ke tak faham? Kan? Jadi kenapa kawan tu suka ngumpat?
Sebab kita suka duduk dekat dengan dia. Ya Allah, rupa-rupanya kan kita latih Uzlah diam, tiba-tiba berubah diam, kan sopan. Lepas tu kawan tu kita tengok dia kawan orang lain. Dia tak mengumpat pula kawan orang tu. Mulut yang sama tak mengumpat. Pasal bila duduk dengan aku dia suka mengumpat? Sebab bila dia start, kau nak tahu dah apa dia cerita. Kita macam tu. Kawan dia seorang lagi tu, bila aku nak tahu dah, sadaqallahul azim. Dia terus cut off. Maknanya kau ni, aku nak cerita benda penting ni. Sadaqallah. Memang dah betul sadaqallahul azim, hanya kata-kata Allah yang Maha Agung. Sebab bila dia mulakan, kau nak tahu dah, kita kenal pula dia jenis macam mana, sahabat. Sebab itu terkadang kita mengasingkan diri daripada kelompok begitu, itu juga ibadah. Masya Allah, saya sayang para muslimat kerana Allah. Kita tak lupa, sahabat, bahawa Nabi bagi tahu dengan tangannya yang mulia, keluarkan lidahnya yang mulia, kerana ini ramai orang dihumban dalam neraka. Kita belajar banyak dah. Kita duduk dalam majlis ilmu banyak dah. Kita berkawan dengan orang-orang soleh banyak dah, sahabat-sahabat. Yalah ustazah, orang soleh tu pun macam tu. Kan kemain lagi sengit-sengit. Orang soleh pun macam tu. Asal jumpa je ngumpat ustaz lain. Ustazah tahu sekarang ni ramai ustaz-ustaz sakit tau. Ustazah tahu, terkejut saya. Pembantu dia kata yang sihir dia tu ustaz juga. Astagfirullah. Kemain lagi kalau bercerita tu. La ilaha illallah. Masya Allah, sahabat. Dia kata, akak ni tahu mana? Saya jiran dengan PA dia. Lepas tu akak jumpa PA dia, akak cerita pasal siapa? Ustaz yang buat tu, ustazah tak sangka, astagfirullah. Akak ni saya lagi tak sangka. Masya Allah, dengan ustazah sekali, kekak. Astagfirullah. La ilaha illallah. Rupanya, sahabat, nasi tambah kan? Sebenarnya kita tak tahu hujung pangkal cerita pun. Tapi kenapa kita sibuk sangat? Ya Allah, semoga bukan kita lah si nasi tambah itu. Okay, sebab kita tahu dah apa padah, apa sudahnya. Subhanallah, masa. Sahabat yang dirahmati Allah, saya nak sangat kita muslimat, kita datang sini 1 jam untuk dengar latahzan sahaja. Qasidah, kemudian Kak Wah punya bicara, bergambar-gambarnya lagi. Suami tanya pukul berapa balik? Paling lewat pun Zuhur, janji bang. Lepas tu ada jumpa kawan, lama dah ustazah, kawan sekolah saya ni, latahzan ni menyatukan, sahabat. Di Penang tempoh hari ada sahabat sekolah 40 tahun tak jumpa. Ya Allah, ustazah ni kawan sekolah saya dulu 40 tahun tak jumpa. Masya Allah, latahzan menyatukan. Subhanallah. Dalam online tu, ustazah nama macam ni masa saya sekolah, dia seorang je nama macam ni. Macam saya kenal Cahaya mula-mula. Nama memang Cahaya ke? Siapa je ustazah tanya dia. Ustazah, ayah saya memang bagi nama Cahaya. Sekali bila live banyak-banyak, sahabat-sahabat ada pula nama Nur Cahaya. Cahaya dah tukar nama ke? Dulu nama dia Cahaya Ma'arif. Taklah ustazah, Nur Cahaya tu orang lain. Saya memang kekal Cahaya Ma'arif. Oh, maknanya ada juga orang lain nama Cahaya. Masya Allah. Ustazah kan buat tabung cahaya. Dah pandai-pandai ni cahaya ke yang jaga tabung ni? La ilaha illallah. Suka tak tahu hujung pangkal tiba-tiba. Masya Allah. Subhanallah, sahabat. Jadi kita tanya pada orang yang tepat. Jangan buang masa. Kita korek sana, korek sini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita banyak buang masa. Sahabat, balik ni separuh hari kita guna dalam dewan ini. Kita bermujahadah tinggalkan keluarga kita. Tolong balik hanya mengisi masa dengan perkara-perkara yang baik. Boleh ya? Kita dah banyak buang masa. Dulu kita berhibur dengan cara lain. Kita fikir dengan hiburan itu kita balik rumah kita boleh tenang. Rupanya kita tak tenang juga, sahabat. Kan ustazah nak cerita, dulu akak ni kaki clubbing. Clubbing tu apa, Kak? Dia cerita pula kat ustazah. Ustazah dah tak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia cerita. Alah ustazah yang joget-joget tu, la ilaha illallah, tudung lampuh ni. Lain kali jangan cerita kat saya, sebab saya kenal akak macam ni solehah. Nak cerita juga kan. Saya tak ada masa nak dengar minta maaf. Sebab itu masa silam dia, sahabat. Kenapa nak kena cerita dekat kita? Sebab saya sayang dia, apa yang kita jumpa depan mata itulah dia, dan kita selalu doakan sampai akhir hayat, bahkan bertambah baik. Tolong jangan buang masa bila jumpa kawan-kawan bercerita dosa silam kita. Tolong jangan buang masa sebelum tidur kita letak lengan kita atas dahi kita.
senyum seorang-seorang. Suami kata dia, kenapa pula? Dia nak cerita satu benda tau. Jangan cakap kat orang. Jangan cakap kat orang. Pagi tadi lepas solat subuh dah cium tangan suami. Bang, malam tadi abang mimpi apa? Kan? Dia tiba, Mrs. Isabella. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ya ke abang cakap macam tu semalam? Ya bang, macam tu lah. Kenapa pula tiba-tiba kan Mrs. Isabella mimpi apa? Tik-tik-tik dia gelap. Saya tipu kan? Taklah tak tipu. Pelik sungguh ni. Dah 20 tahun anniversary tiba-tiba Mrs. Isabella pula. Isabella mana ni PWTC semalam ramai-ramai kan? Masya Allah, gurau. Sebab apa sahabat, terkadang dia datang dalam minda kita, dosa-dosa silap. Allah ampun tak dosa-dosa aku yang dulu ya Allah. Jangan buang masa dengan banyak bertanya tanpa terus kita bertaubat kepada Allah. Terus. Sebab ada orang yang jumpa dengan Ustazah rasa Allah dah ampun ke dosa saya dulu. 40 tahun saya hidup bergelumang dosa, saya tak pernah solat. Saya tak pernah solat Ustazah. Saya pernah jumpa seorang makcik sahabat dah tahzan sahabat. Saya tak tahu dia ada kat sini ke tidak Ustazah. Mula makcik kahwin, makcik tak sangka dia tak solat. Makcik pimpin ajak dia solat. Sekarang umur dia 73 tahun Ustazah. Dia masih tak solat. Tak solat sahabat 73 tahun tapi dah pergi haji. Dah buat umrah. Masya Allah dia tak solat. Kesiannya seorang isteri yang setia. Lepas tu Acik buat macam mana? Acik ajak je lah semoga syurga tempat Acik. Subhanallah. Acik tak pernah cerita pada siapa-siapa Ustazah dia suami Acik. Subhanallah sahabat. Kalau kita Acik tu agak-agaknya macam mana? Kan? Ramai pula yang sengih sorang-sorang. Kau tak sembahyang, akulah ahli syurga. Kan? Suka sangat. Kan saya selalu cerita, saya cerita berulang-ulang tu sebab memang itu kisah benar. Saya ingat sangat sahabat. Makcik ni, ya Allah Ustazah, Acik dulu kahwin dengan si Polan tu Ustazah. 35 tahun gitulah. Anak-anak semua berjaya, seorang doktor, seorang lawyer. Tapi arwah suami dulu Ustazah tak pernah pimpin Acik pergi masjid, tak pernah ajak baca Quran sama-sama, puasa sunat apa semua memang tak ada lah. Lepas tu suami Acik tu mati. Lepas tu ada Pak Imam ngorat Acik. Kahwin 3 tahun je Ustazah. Lepas tu mana lagi suami Acik tu? Mati dah Ustazah suami Acik. Ustazah rasa nanti Acik dekat syurga sanding dengan siapa? Yang pertama ke yang kedua? La ilaha illallah. Saya suka jawab soalan dengan soalan. Kan saya biar je dia bercerita syok. Kan Ustazah, anak-anak saya semua menjadi 4 orang Ustazah, seorang doktor. Alhamdulillah. Walaupun bapak dia tak ajak kita solat, anak-anak belajar kan Ustazah solat. Alhamdulillah. Semua jadi orang. Alhamdulillah Cik jadi orang belaka. Kan maka dia nak cerita suami dia tu jasa besar sahabat. Kan melahirkan anak yang berjaya macam tu. Tapi suami kedua pimpin dia ke masjid, solat puasa sunat sama-sama. 3 tahun je. Takkan Allah nak bagi duduk bersanding dalam syurga dengan yang nombor 2 tu. Dia boleh fikir lah dia bersanding dengan siapa. Ustazah Zais cakap, Cik, Acik ni confirm syurga dah ke? Terus diam. Tu macam tu je lah kita tanya. Kita selalu fikir sahabat tentang kehidupan. Kita buang masa sebenarnya, buang masa. Wallahi buang masa. Kenapa kita suka fikir, aku rasa kalau perangai dia macam tu, memanglah lelaki dia tak akan sayang. Buang masa sahabat-sahabat. Ngeteh semata-mata aku ada benda cerita kat engkau. Benda yang bukan hak kita. Bukan urusan kita. Kita buang masa. Muslimat. Kita berukhuwah begini, tolong jadikan masa kita berisi. Okey, kita berkenalan sama sahabat-sahabat Datahzan. Ustazah hari tu saya baca Facebook dia, kuatnya kan Ustazah dia diuji macam ni, belajar. Saya kagum. Saya duduk kat Mekah, saya tak berhari raya sahabat. Tapi kadang-kadang air mata gembira saya jatuh. Tengok sahabat-sahabat Datahzan boleh saling berziarah, seorang utara, seorang selatan. Balik kampung boleh ziarah. Rupanya belakang rumah mak saya je Ustazah. Sama-sama dengan Datahzan. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya rasa bahagia. Dan saya geram tak sabar nak balik Malaysia. Kan Datuk Rozana buat umrah sahabat-sahabat tarikh lebih kurang macam Ustazah. Walaupun kami hotel lain sebagainya, kami duduk sembang jugalah. Kan subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya ni tak sabar dah nak balik Malaysia. Rupanya bila dah dekat nak sebulan tu dah rindu makanan Malaysia semua. Nanti korang ku balik 2 minggu akhir ni memang ku rayasakan rancangan kita. Allah bagi seminggu Ustaz Azwan demam, seminggu Ustaz Azai demam. Sampai habislah Syawal itu. Kan? So siapa kita nak merancang-rancang sahabat?
Maka raikan kawan-kawan kita. Kita tak raya tak apa, orang lain raya, subhanallah, kita kat sini doakan mereka dengan kasih sayang. Subhanallah, sahabat, indah hati yang begitu. Maka cepat-cepat istighfar dan perbetulkan. Allahu Akbar. Terakhir saya nak tutup insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan kalimah sabar. Sahabat-sahabat ingat tak, dan paling terkesan di dalam hati saya bila ada satu bab dalam Latahzan, dia kata apa? Sabar itu ibarat kepala bagi badan. Faham? Sabar itu ibarat kepala bagi badan. Siapa yang tidak ada sabar pada diri, hari-hari dia berjalan tanpa kepala. Ya Allah, buruknya aku, ya Allah. Saya bila sebelum saya menyampaikan pada pagi itu, bila saya malam tu saya baca, ya Allah, teruknya aku ni. Sahabat, kita kalau boleh baca sesuatu yang orang tak baca. Contoh, sekarang ini, malaikat yang ramai ni tengok kita tahu sahabat. Saya bila guru saya bercerita dulu, ya Allah, takutnya aku. Allah tutup dosa kita. Allah tutup aib kita sampai begitu. Saya naik atas pentas anda muliakan. Sebab kita tengok dengan mata kasar kita. Tapi makhluk Allah bernama malaikat. Dia nampak kita berjalan tadi dengan bongkok. Ada manusia yang malaikat pandang kepalanya menyembah ke bumi. Kerana dosa dia yang terlalu banyak. Dosa dia yang terlalu banyak. Bila orang raikan kita, ya Allah, orang pandang kita dengan kemuliaan. Tapi malaikat kata dia penuh dosa, banyak dosa. Selalulah sahabat meraikan pandangan Allah dan malaikat untuk kita, bukan meraikan pandangan makhluk kepada kita. Manusia nampak aku berjalan tegak, ya Allah, tapi malaikat tengok aku berjalan macam mana. Buruknya makhluk Allah bernama manusia tu bongkok kerana dosa yang dipikul selama hidup terlalu banyak. Dia tidak bertaubat dan membersihkan dirinya sebelum matinya. Dan malaikat nampak ajal kita dah dekat ataupun belum. Kalau dia boleh bersuara dengan kita, tak erti nak bertaubat lagi ke? Allah dah bagi peluang dan ruang terlalu banyak, aku tak nak betulkan diri kau lagi ke? Subhanallah. Maka bila kita nak bongkak riak, ujub, takabur sebagai makhluk bernama manusia, kita akan saya terkenang-kenang, ya Allah, manusia nampak macam megah ni, tapi makhluk bernama malaikat tengok aku macam mana. So hari ni bila saya baca dalam Latahzan, orang yang tak punya sabar macam orang yang berjalan tanpa kepala. Sahabat, kita ni bukan hantu penggal, hantu apa namanya? Hantu apa? Penanggal. Hantu tanggal, apalah tak tahu saya kan. Sebab saya tak main hantu mak limah ke hantu balik kampung ke apa, saya tak main sahabat. Buang masa tengok cerita macam tu. Tapi rupanya memang ada jenis hantu yang tak ada kepala. Itu kepala je berjalan. Oh, maknanya orang yang tak ada sabar dalam kitab Latahzan seperti badan berjalan tanpa kepala. Kepalanya tu hantu penanggal lah kan. Faham ke tak faham ni? Masya Allah, patut orang Melayu kata ada hantu penanggal. Hantu penanggal tu apa? Kepala je berjalan. Badannya mana? Orang yang tak sabar. Ya Rasulullah. Ini poin tiba-tiba bukan. Sebab tu hantu penanggal tu kepala je. Dr. Aida Al-Qarni kata orang yang tak sabar ibarat orang yang berjalan tanpa kepala. Sebab saya fikir, ke mana kepala dia ni? Sebab dia tak ada sabar. Masya Allah. Buruknya kita kan sahabat, berjalan tanpa kepala. Dia kata, alah Ustazah tu kitab kata ni semua ada kepala, elok je ni. Itulah kita manusia yang hanya memandang mata zahir. Betapa hidupnya hati orang-orang alim, para arifin. Mereka memandang sampai ke dasar sahabat-sahabat. Lalu mereka sentiasa berhati-hati dalam setiap langkah dan kata mereka. Sebab apa? Kita geram je kadang-kadang dengan orang alim lagi soleh ni. Sabar, tunggu. Orang dah sampai ke mana-mana dah Ustazah dia tu. Subhanallah sahabat. Kan bapak saya kata dulu, kalau bapak ni jenis orang yang suka berhutang, lama dah bapak kaya agaknya. Maksud dia tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada je peluang orang nak bagi modal, buatlah bisnes macam ni. Tapi dia kata, biarlah aku kerja macam ni saja. Satu pihak nampak macam teruknya peluang ada tapi tak nak rebut. Tapi di satu pihak, kalau mak bapak saya mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kami tak ada apa-apa untuk digaduhkan. Masya Allah, mak saya tak ada akaun bank sampai ke mati. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh dikira pakaian dalam almari. Sebab ketika sakitnya bila orang datang, jadi saya ada kat situ. Kan, cuba kau ambil 2 baju kurung tu, buat apa mak bagi ke orang tu, dia pakai sembahyang dapat. Akhirnya dia nak mati, orang yang urus jenazah, saya kenal ustazah tu, cari telekung mak yang putih, banyak telekung mak yang putih.
Tak ada Ustazah dah cari. Saya pun suruh kakak ipar saya, adik cari tu. Tak ada mak dah bagi kat orang dah. Ya Allah, nak mati tu tak ada telekong dia yang putih. Saya kata kat Ustazah ada satu telekong putih tapi ada bunga hijau. Tak apa kami apa ni? Tetas. Sian Kak Mas Jamil tahu kan? Sian Ustazah, tetas kan benang hijau dia. Rajin kawan-kawan masjid mak ni. Sebab nak bagi mak dibalut dengan telekong terakhir putih. Bagi saya kain kafan tu cukup dah. Tapi sebab kita tak payah gaduh. Sebab masa banyak sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pun nak buat bagi comel cantik macam tu. Saya kata kenapa? Sebab saat hidupnya semua telah digunakan, telah dibelanjakan. Saya cemburu dengan kehidupan orang yang matinya sehelai sepinggang. Kerana saya banyak belajar sahabat Nabi yang dijamin syurga, kaya raya sebagai businessman. Tapi rupa-rupanya kita nak tiru mereka sebagai businessman yang kaya berjaya, tapi kita tak mampu tiru mati mereka sehelai sepinggang. Sahabat Khadijah mati sehelai sepinggang. Kita bukan nak hidup kita hari ini. Kalau sehelai sepinggang kereta saya sekejap lagi kunci bagi dekat kat luar. Kan? Ustazah, baju berapa lapis tu? Dalam ada lagi ni Kak. Yang luar tu cabutlah bagi Ustazah. Bagi dekat akak. Kan? Tak boleh. Saya nak pakai dalam pun ada, luar pun ada. Kita tak mampu tiru. So kita dapat tiru sikit pun jadilah sahabat-sahabat. Jadi tolong jangan berhenti dari majlis ilmu. Kita akan kenal mereka-mereka yang diceritakan dalam kitab Latahzan. Tolong sabar sampai mati. Boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sabar sampai mati. Ada ke kat sini yang lisan pernah sebut, saya dah tak sabar dengan Ustazah. Saya dah hilang sabar Ustazah. Sampai bila? Sampai dia sing-sing lengan. Sampai bila nak sabar Ustazah? Ya Allah, sabar je lah aku. Kita kan kalau jumpa orang macam ni, kita diam je, sahabat, senyum je. Ustazah ni sengih-sengih. Dia nak cakap macam mana? Akak habiskan akak cakap dulu. Sebab tu kalau kita jadi kaunselor ke, jadi orang yang mendengar masalah, seronok tau sahabat. Kadang-kadang kita tak payah cakap apa. Dia datang tu cakap. Yang nangis. Yang Dr. Fadilah Kamsah cakap kan. Dia nangis datang. Cerita puan, cerita. Saya tak ada cerita. Tak ada cerita. Last Dr. Fadilah bagi surah Yasin. Baca. Belum habis 83 ayat. Astagfirullahalazim. Saya sambung kat rumah ya Datuk. Lepas tu saya nak cerita apa ni? Saya sambung ngaji kat rumah. Saya tenang dah sekarang. La ilaha illallah. Aku tak payah bayar apa. Sampai depan PA suruh bayar. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tak payah cakap apa. Kembali pada Allah. Kita terlalu banyak buat silap bercerita kepada makhluk. Kita tak banyak bercerita kepada Allah. Biarkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang pandang kita minta maaf macam bodoh. Tapi sebenarnya kita tak bodoh pun. Kita sedang menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Tapi wanita, jangan biarkan dirimu diinjak. Tidak ada mana-mana lelaki yang boleh menzalimi tubuh kita sampai luka parah. Jangan sampai begitu kita menyerah. Okay, sahabat, sebab Allah suruh jaga diri dan keselamatan kita untuk mantap beribadah kepada Allah. Kenapa kamu biarkan dirimu luka parah? Kalau hatinya yang parah orang tak tahu, serahkan kepada Allah. Sebab bahasa mudah almarhumah bonda saya cakap dulu, biarlah orang nak buat jahat macam mana pun. Aku tengok kau makin gemuk je, elok je. Ya Allah, terasa. Terus tak jadi nak cerita benda apa kan. Tak jadi sahabat. Tengok elok je. Makan malam tadi sedap-sedap, mak tambah lagi. Ada apa lagi? Asal dia tak bakar rumah sudah. Sekian dimaklumkan. Jadi very simple, tapi kenapa kita susah sangat nak buat? Sahabat, Ustazah Zai undur diri untuk seketika sebelum Kak Wah marah Kak Ustazah. Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sayang anda semua kerana Allah. Sesungguhnya kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Kalau kita tak jumpa lagi di tempat yang indah seperti ini, moga Allah jumpakan kita di dalam jannah yang sebenar. Sebab kita selalu berada dalam Raudhatul Jannah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.